Keganasan mendadak terhadap rakyat Palestin oleh Negara Arab Israel pada 7 Oktober 2023 telah mengundang pelbagai perhatian antarabangsa melangkaui norma sebelum ini. Dan hal ini mengundang pelbagai tanda tanya umum tentang sejarah sebenar di sebalik apa yang sedang berlaku di Palestin pada saat ini. Dan kami percaya bahawa pendidikan dan pengetahuan merupakan cara terbaik bagi menghalang propaganda media antarabangsa daripada memanipulasi gambaran sebenar yang sedang berlaku di Palestin. Dan hari ini kami sangat berbesar hati untuk menerima Dr. Hafizi Muhammad Noor sebagai penyampai jemputan bagi memulakan sesi pertama pada hari ini. Dan Dr. Hafizi memang tidak asing lagi lah dalam gerak kerja aktivisme Palestin dan merupakan penasihat kehormat kepada MyCare Malaysia di samping banyak lagi peranan dan jawatan lain. Dan kali terakhir kami ada menerima doktor sebagai jemputan adalah pada hari ke-100 selepas tanggal 7 Oktober 2023 berlaku, dan terima kasihlah kami ucapkan. Dan tanpa memanjangkan masa lagi, ingin saya jemput Dr. Hafizi bagi memulakan sesi pertama hari ini yang saya percaya bertajuk Sejarah Bertapaknya Zionis di Palestin pada tahun 1897 hingga 1948. Dengan segala hormatnya, saya persilakan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'wati ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada Dr. Ili selaku moderator dan semua yang hadir dalam platform kita pada petang ini. Singkatannya IDE ya. UK Ayu. Jadi hari ini adalah siri yang pertama daripada 4 siri yang disusun bersama-sama dengan MyCare dan juga MWCQP untuk menelusuri persoalan Palestin ini dari sudut sejarahnya sehingga isu-isu semasa, supaya kita dapat suatu konteks yang betul tentang apa yang berlaku pada hari ini, kerana ini ditentukan oleh latar belakang sejarahnya. Jadi menguasai latar belakang sejarahnya dengan sebaik mungkin adalah merupakan prerequisite ataupun prasyarat untuk kita mendapat satu gambaran lengkap, sempurna dan adil, komprehensif, supaya tidak berlaku salah faham ataupun mudah terkeliru ataupun dipesongkan kefahaman kita berdasarkan pada naratif-naratif palsu dan pembohongan yang digunakan dengan begitu berkesan sekali oleh pihak musuh, khususnya Zionis dan kuncu-kuncunya. Jadi untuk siri yang pertama ini, kita akan melihat kepada the background. Saya ada melalui Hajiah Zuraidah, isteri, ada berkongsi 2 bahan. Bahan yang pertama tu agak komprehensif tentang sejarah bangsa Yahudi. Yang ini tuan-tuan, puan-puan, hadirin sekalian boleh ambil ianya sebagai rujukan. Kerana menjelaskan siapakah orang-orang Yahudi ini yang berasal daripada Bani Israel, susur galurnya, kemudian timeline ataupun jejak sejarah yang dilaluinya sejak daripada Nabi Ibrahim alaihissalam dengan melalui keturunannya iaitu Ishak yang mewariskan kepada Yakub, dan Yakub inilah yang diberikan gelaran Israel. Jadi anak-anak Yakub itu adalah Bani Israel, dan nama Yahudi itu sebenarnya berasal daripada nama anak yang keempat Yakub, iaitu Yahuda ataupun Yahudi, yang kemudiannya diadoptnya sebagai nama generik kepada bangsa Yahudi. Kemudian dipaparkan dekat situ sejarah bagaimana bangsa Yahudi ini melalui satu proses diaspora
selepas Baitul Maqdis digempur untuk kali yang kedua pada tahun 67 sebelum Masihi, maka terpecah-pecahlah bangsa Yahudi ini kepada beberapa suku bangsa, kalau kita boleh katakan sebagai suku bangsa. Separzi, iaitu yang berada di semenanjung Iberia, kemudian Ashkenazi yang berada di Bavaria, Germany dan juga Eropah Timur. Kemudian Mizrahim ini adalah bangsa Yahudi yang berada di Timur Tengah dan Afrika Utara. Kemudian Khazas ni lebih merupakan satu bangsa di Asia Tengah yang adopt ataupun mengadopt agama Yahudi. Jadi mereka ni bukanlah bangsa Yahudi yang setulin, tapi mereka adopt agama Yahudi itu sehingga mereka menjadi sebahagian daripada bangsa Yahudi. Dan of course ada bangsa-bangsa Yahudi yang berasal daripada Madinah, kita sedia maklum, Banu Qainuqa, Banu An-Nadir dan sebagainya, yang mereka ini kemudian diusir dan bergerak ke utara Syam, dan kemungkinan mereka ini juga lah yang merupakan suku bangsa Yahudi asal yang mendiami negara Palestin, maknanya the indigenous Jews of Palestine, yang bilangannya sangat sedikit, iaitu sekitar 6% saja sebelum berlakunya penghijrahan bangsa Yahudi di bawah panji-panji Zionism. Itu ringkasnya. And saya pun tak mahu go that detail, melainkan ada keperluan sepanjang kita mengendalikan sesi yang pertama ini. Dan saya akan lebih menumpukan kepada bahan yang kedua yang bertajuk evolusi Ikhwan kepada Hamas. Dan slide yang pertama selepas tajuk itu adalah berkaitan dengan apa yang dilalui oleh bangsa Palestin dan juga orang-orang Yahudi sebelum berdirinya negara haram Israel pada tahun 1948, yang terkenal dengan the notorious Nakbah, yang secara resminya berlaku pada 14 Mei 14 Mei 1948, dan pada 15 Mei itu berdirilah negara haram Israel. Jadi kalau boleh ke paparkan slide itu, boleh share ke Dr. Ili, ataupun you want me to share? I have the slides here. So should I share, Dr. Ili? Boleh ke? Okey, maaf, sorry. Doktor dapat share, kalau tak dapat share kami tolong share. Okay, let me try. Okay, keluar tak? Okey, alhamdulillah nampak. Okay. So slides ni memang nampak crowded lah. Dan I'm going to base my talk based on this one slide. Forget about the subsequent slides because that will be covered by Brother KJ later, and in the second series and the third series nanti saya akan resume. Cuma on this occasion, this is the slide that I will deliberate on. So it's nampak crowded kan? Nampak crowded, tapi I will help you through. Each of this bar ni would present something significant along the way that eventually led to the birth of the illegitimate state of Israel. Baik. Nah, the word Baitul Maqdis ni, dia mempunyai nama asalnya, iaitu Aliyah. Aliyah. Bahkan ianya dirujuk oleh Umar bin Al-Khattab dan juga generasi awal sebagai Aliyah. Dan apabila kota ini diserahkan oleh
Datuk Bandar Baitul Maqdis ataupun Aliyah waktu itu, iaitu Sophronius, maka kota itu masih lagi disebut dengan panggilan Aliyah. Tapi selepas itulah ianya dikenali dan dirujuk sehinggalah hari ini sebagai Baitul Maqdis ataupun di dalam bahasa Inggerisnya sebagai Jerusalem. Jerusalem ni pun ada kaitannya dengan bahasa ataupun rujukan Yahudi juga yang namanya Yerusalem. Jadi di situlah datangnya Jerusalem. Okay, I just explain some of the background information for our purpose. Jadi bila orang-orang Yahudi ni membuat keputusan untuk pulang ke Aliyah ni, that movement tu disebut sebagai return to Aliyah, gerakan pulang ke Aliyah. It is a movement, satu movement. Dan kenapa movement ini dicetuskan? What trigger this movement? There are many factors, and one of them, the most pressing one, ialah gerakan the movement return to Aliyah was triggered by pogroms. Pogroms ni is persecution ataupun in a larger scale kita panggil genocide lah, ya. Tapi discrimination on a large scale dan juga genocide to a certain degree, ya, on the Jews by people in Asia Tengah, Central Asia, dan juga di Eropah Timur. So kenapa berlaku pogroms ni? The pogroms ni refer to the persecution ataupun penindasan yang dilakukan oleh penduduk setempat ke atas bangsa Yahudi. Kebencian yang dizahirkan kepada bangsa Yahudi atas pelbagai sebab ni. Apakah sebab itu berkaitan dengan ekonomi, sebab yang berkaitan dengan politik, persepsi yang terus subur berkaitan dengan imej orang-orang Yahudi ini menyebabkan mereka terus ditindas sepanjang zaman. Dan ini berlaku pada kurun yang ke-18 dan ke-19 sehingga mereka mengambil keputusan untuk pulang ke Aliyah, pulang ke Baitul Maqdis yang disebut juga sebagai Zion, return to Zion. Jadi ada satu lagu kan yang pada tahun 80-an dulu sangat popular, Return to Zion, yang dinyanyikan oleh kumpulan Boney M. So people of my generation, memang lagu ini memang top lah, ya. Memang jadi nyanyian kami without knowing that Zion tu is actually returning to Baitul Maqdis and taking over Baitul Maqdis ataupun Jerusalem. So it was a movement, ya. Satu movement yang dirancang untuk kembali ke Baitul Maqdis dan kemudian mengambil alih Baitul Maqdis ini dan menjadikan ianya sebagai negara mereka, homeland. Dan officially started in 1881, seperti yang saya letakkan dalam garis masa ni, 1881. Now, to have a more clear picture of the process, saya suka untuk merujuk kepada e-book yang saya tulis, iaitu Menjelang Nakbah. Satu buku kecil, lebih kurang 33 muka surat, yang kami insya-Allah akan cuba terbitkan bersama-sama dengan Hajiah Zuraidah, menjadikan sebuah buku lengkap dengan rujukan-rujukannya. Tetapi e-book ini adalah simple, ringkas. Tuan-tuan dan puan-puan boleh rujuk kepadanya sebagai quick reference, bermula dengan the movement of return to Aliyah. Now, bila mereka sampai ke Palestin, mereka menganggap orang-orang ataupun bumi Palestin ini sebagai bumi yang tidak dimiliki oleh sesiapa. So they have that kind of mentality, the kind of framework of thinking that they have, that the Palestine is a barren land, doesn't belong to anyone. It is theirs in the first place. But then they were there once, thousands of years ago, so they are now reclaiming what they are supposed to be theirs.
Now, ini kalau kita go into further detail, rujuk kepada bahan PowerPoint yang saya kongsikan satu lagi tu, Yahudi dan Christian Zionism. There's a long piece of PowerPoint presentation yang mana sebenarnya the original inhabitants of Palestine are the Canaan. Canaan ini adalah the original Arabs, which are the Palestinian Arabs of today, but they were there even earlier when the Jews arrived. Ketika Nabi Musa alaihissalam diarahkan untuk berpindah ke Palestine setelah mereka berlepas diri dan terselamat daripada daripada bondage, daripada perhambaan Firaun. Yang ini kita semua sedia maklum. Jadi ketika mereka berpindah ke Palestin tu dengan penuh keraguan, in such a hesitant, they went into Palestine. Dekat situ sudah ada dah satu bangsa yang dinamakan sebagai Kanaan, and bahkan mereka mengambil tuhan-tuhan Kanaan ni berhala yang dinamakan Yahweh sebagai tuhan mereka. So details tu nanti tuan-tuan puan boleh semaklah dalam PowerPoint yang saya kongsikan. So that's the situation. So adakah benar persepsi mereka ataupun their thoughts that Palestine is a piece of barren land is completely false, sebab Palestinian has never been deserted from the dawn of history until today. They were being inhabited by the Canaans, which is the modern Palestinian Arabs of today. Tapi mereka mengambil satu sikap. Kalau ada sahaja orang ataupun penghuni di bumi Palestin itu, mereka just ignore it dan mereka menganggapnya sebagai sama seperti batu-batu di bumi Palestin yang berbatu-batu itu. So they just consider the original inhabitants, the Palestinians are just like rocks and stones that they can just ignore and kick them around. Ini dinyatakan sendiri oleh David Ben Gurion. Now, if you look at the timeline, David Ben Gurion ni 1906, he came to Palestine, dan dia menubuhkan apa yang disebut sebagai Jewish Agency, dan dia juga menubuhkan di Jewish apa kita sebut sebagai labor, labor force, Jewish labor force, his star group ni. Jadi beliau ni, David Ben Gurion ni, basically boleh kita anggap sebagai the brainchild. Dia dengan 11 of his kita panggil apa ni, dia punya think tank dia. There were only 11 of them. They were the ones who actually planned until Israel became a reality. Now, ini disebutkan oleh David Ben Gurion. Now, David Ben Gurion is such a big name. Kalau kita perasan, a lot of important structures dekat Israel tu is named after him. Antaranya the airport, bandara, airport Ben Gurion. So this is after him lah, David Ben Gurion. Dia kata just consider the Palestinians as the rocks, that you can just kick them around, just ignore them. They don't have any significance at all. Itulah sikap mereka terhadap rakyat Palestin yang ada di bumi Palestin waktu itu. Now, saya nak sebut dekat sini sebelum terlupa, just in these days, at this time, ada seorang editor kanan, senior editor in Haaretz. Haaretz is the newspaper, the official news agency of Israel. Namanya Ari Shavit. He's an important senior editor. What did he say? Dia kata the Palestinian seems to be
the most difficult people on earth. To the point that after going through what we are seeing today, whatever is unfolding before our eyes, not just since the 7th October 2023, but well before that, for the past 70 years. After that long period of time dealing with the Palestinian, eventually they consider ataupun they accept, they made an admission that the Palestinians are difficult people on earth, to the point that we have to restore and give them back their rights and end the occupation after 70 years or so. Even if we take this issue even before 1948, then after at least 1 century, they came to realize that the Palestinian is not as easy as what David Ben Gurion and the early people who joined the return to the Aliyah movement, who consider Palestinians as something that you can look with one eye, or even you can close your eyes. You don't have to. You can disregard them and treat them just like rocks on the land. So look at the contrast daripada satu pandangan yang memperlekehkan kepada satu penilaian bahawa orang-orang Palestin ni adalah satu bangsa yang sangat sukar untuk dikuasai, sehingga tibalah masanya untuk kami mengembalikan hak-hak mereka dan juga end the occupation, menamatkan pendudukan dan penjajahan. So this is the early stage, how the Jewish people look at the Palestinians and treat them. Now, bila kita move forward to 1897, now kalau return to Aliyah tu is an haphazard movement, ataupun satu gerakan that was initiated by groups of Jewish everywhere, especially from the present day Ukraine. That's where most of them came from. Now, in 1897, there is a formal movement apabila they had a convention. It's called the International Zionist Convention. Now, return to Aliyah ataupun return to Zion has evolved into a more systematic movement, yang dinamakan sebagai Zionist. So whoever subscribe to this ideology of returning to Zion ni dinamakan sebagai Zionist. It has become an ideology, an ideology yang actually although involved Jews, but they were not Jews in the real sense of the word. If they have become secular Jews that has macam yang sudah they have macam murtad di Amerika ni sudah murtad kepada agamanya, tapi return to Zion tu has become an ideology, returning to the homeland. Now, at first you might be surprised, because at first this International Zionist Conference ni, although they use the name Zion, they have allocated ataupun identified a number of places for them to return to, because to avoid persecution, pogroms dekat East Central Asia, dekat East Europe dan sebagainya. So they identified a few places on earth, and these include Argentina, Angola, a few other countries in South America and also Africa. So they identified these places as a possible homeland for the persecuted Jews. But tak ada appeal, mana tidak ada daya tarikan. So they have to come back to Palestine. Jadi ideology Zionism ni kemudiannya dia crystallize as a movement, as a political movement, not so much as a religious movement.
tapi it's a political movement that rides on the religion, menunggang agama. Sebab pengasasnya itu Theodor Herzl sendiri bukanlah seorang yang yakin kepada agamanya dan seorang Yahudi sekular yang sudah membelakangkan agamanya. Dia tidak lagi beriman dengan agama Yahudi dengan Taurat dan Talmud dan sebagainya. Dia hanya menunggang ideologi Zionism ini dengan menggunakan faktor agama sebagai daya tarikan. So that's how it started, the idea of coming back to Zion ataupun Palestine as their homeland. So kalau kita tengok usaha untuk adopt Palestine ni sebagai tanah air mereka, sebagai homeland mereka. So the first inisiatif yang dibuat oleh Theodor Herzl ini ialah berjumpa dengan Sultan Abdul Hamid II. Sultan Abdul Hamid II yang mana dia berharap bahawa Sultan Abdul Hamid II akan grant them a piece of land in Palestine for them to reside to. Tapi sebagaimana kita sedia maklum, Sultan Abdul Hamid II ni, walaupun dia berada pada satu tahap ni, satu keadaan di mana Khilafah Uthmaniyah berada dalam keadaan yang sangat lemah, namun dia dengan tegas mengatakan bahawa dia tidak akan menyerahkan 1 inci pun bumi Palestin kepada orang-orang Yahudi, sebab dia tahu apakah matlamat sebenar orang-orang Yahudi ini, kerana mereka ketika itu sudah pun mempunyai bendera. Bendera yang kita lihat pada hari ini, di mana ada Star of David dan kemudian ada 2 garis biru di atas dan di bawahnya. So garis biru ini memang sudah dikenal pasti waktu itu adalah Sungai Nil dan Sungai Forat. Berarti tanah Yahudi ini akan evolve, akan menjelma menjadi sebuah entiti yang disebut sebagai Eretz Israel atau Israel Raya. So Sultan Abdul Hamid II tahu matlamat dan juga objektif agenda jahat mereka. Jadi Sultan Abdul Hamid II mengatakan, aku tidak akan menyerahkan seinci pun bumi Palestin, kerana ianya adalah amanah umat Islam ke atas diriku, dan aku tidak akan menjualnya walaupun seberapa banyak pun harta yang kamu serahkan untuk membelinya. Begitulah tegasnya sikap Sultan Abdul Hamid II, walaupun beliau ketika itu adalah merupakan seorang khalifah yang sangat lemah, sehingga kita tengok pada tahun 1907 dalam timeline tu beliau digulingkan oleh Ittihad Wit Taraqi. This is satu gerakan yang disebut antara lain sebagai The Young Turks, yang kononnya cuba untuk memodernkan negeri Turki, tetapi di masa yang sama telah meletakkan Turki pada suatu keadaan yang sangat berbahaya, yang boleh menyebabkan berakhirnya Khilafah Uthmaniyah, bahkan tamatnya hegemoni Turki waktu itu sebagai sebuah kuasa, antara kuasa yang kuat di Eropah, walaupun disindir sebagai the sick man of Europe, the sick man of Europe. Jadi itu gambaran Turki dan juga pemerintahan Sultan Abdul Hamid II. Jadi bila berlakunya pertukaran kuasa politik ini membuka ruang yang lebih luas kepada gerakan Zionis untuk kembali kepada Palestin yang waktu itu memang berada di bawah naungan Khilafah Uthmaniyah. Dan keadaan ini semakin terbuka luas apabila pecahnya Perang Dunia Pertama. Kita tengok dalam timeline tu 1914 ialah pecahnya Perang Dunia Pertama, yang mana dalam Perang Dunia Pertama ni kita lihat British dan juga kuasa-kuasa kita panggil allies, British dan Perancis bersama dengan Rusia pada waktu itu berusaha untuk menamatkan hegemoni Khilafah Uthmaniyah, menamatkan kuasa politik, dan satu lepas satu
kuasa-kuasa Eropah itu British, Perancis dan Rusia telah mengisytiharkan perang ya ke atas Turki Ottoman sehingga pada tahun 1914 itu juga ya kerajaan Turki Ottoman di bawah Qadi besarnya Hayri Effendi telah mengisytiharkan jihad akbar fardu ain. Maksudnya jihad diisytiharkan dan wajib diangkat dilaksanakan oleh seluruh umat Islam yang bukan berada di bawah pemerintahan Turki Osmaniyah saja, tetapi di mana-mana di seluruh dunia ya yang berada di bawah penjajahan British dan Perancis, termasuklah kita di tanah Melayu. Jadi jihad akbar fardu ain ini, fatwanya itu telah disalin oleh umat Islam yang berada di Kahirah, Mesir, yang berada di Makkah, yang berada di Madinah waktu itu, yang berada di Istanbul, telah menulis kembali teks jihad ni, kemudian dikirimkan ke kampung halaman di mana-mana. Jadi teks ini dikirimkan ke tanah Melayu, dikirimkan ke seluruh Nusantara, dikirimkan ke India dan sebagainya. Dan setiap umat Islam mendapat teks ini, membacanya, dan ianya membangkitkan semangat jihad untuk menentang penjajah yang menguasai negara-negara masing-masing, khususnya kalau di tanah Melayu itu menentang British lah. Ya. Jadi sehingga British mengeluarkan satu arahan, satu arahan, satu pengumuman, siapa-siapa memiliki teks ini ataupun sinan dari teks ini, mereka akan ditangkap dan akan dikenakan hukuman yang paling berat, iaitu hukuman matilah. Jadi kita lihat British sangat terancam dengan seruan jihad akbar fardu ain. Jadi saya tak mau mengambil banyak masa menceritakan tentang proses bagaimana bumi dan negara-negara umat Islam yang berada di bawah pemerintahan langsung atau yang berada di bawah naungan Turki Osmaniyah ini dipertahankan dengan dengan misi-misi ketenteraan sebagainya. Itu akan mengambil masa yang lebih sebab kita nak tumpukan kepada usaha British dan Perancis ini menguasai Anatolia, kemudian Bilad Syams dan Levant, seterusnya mendirikan sebuah negara haram Israel di bumi Palestin. Doktor, Ya, ya. ada terputus-putus sikit. Mungkin kami boleh tolong share slide dan doktor boleh menyampaikan. Oh, okey, Mungkin okey. tu boleh bantu Baik. internet sikit. So, saya stop share. Baik. Okey. Sekejap. Okey. Boleh nampak Nampak very clear. So sound macam mana? Okey. Okey, kita try dulu. Boleh teruskan doktor, insya-Allah. Baik, insya-Allah. Ya, baik. Nah, di mana kita tadi? Perang Dunia Pertama is it clear now? Loud and clear? Clear, insya-Allah. Baik, okey. Nah, sewaktu pecahnya Perang Dunia Pertama ni, ada dua development yang kita kena kuasai dengan baik. Yang pertama, waktu itu Mesir sudah pun berada di bawah kekuasaan British. Mesir there was under Khilafah Osmaniyah, kemudian dikuasai oleh British. Dan ada pesuruh jaya British dekat Mesir, namanya McMahon. Jadi McMahon ni, with the outbreak of the First World War, dia telah mengadakan correspondence, surat menyurat dengan Syarif Mekah, iaitu Syarif Hussein. Now, Mekah ketika itu, iaitu Hejaz, berada di bawah pentadbiran Syarif Hussein. Okey, Syarif Hussein ni dia adalah yang berkuasa di Hejaz pada waktu itu.
itu dan juga Najd. Pada waktu itulah bermulanya tindakan-tindakan pemecah belah dan sebagainya. Tetapi ejen yang paling berkesan sekali untuk meruntuhkan hegemoni Sharif Hussein di Mekah ni adalah McMahon. Jadi satu korespondens telah berlaku di antara McMahon dengan Sharif Hussein, di mana dalam korespondens ini British telah memberikan jaminan kepada Sharif Hussein sehingga mereka bersama-sama menentang Khilafah Uthmaniyah. Maka Sharif Hussein akan diberikan mandat kepada keseluruhan Jazirah dan juga Biladus Syams. Mana keseluruhan kawasan yang pada hari ini kita kenali sebagai Syria, Lebanon, Palestin, Jordan, Iraq dan Saudi, itu akan menjadi milik Sharif Hussein secara keseluruhan. Jadi Delio Sharif Hussein, British ni telah memperdaya Sharif Hussein ni, menipu Sharif Hussein ni supaya angkat senjata lawan Khilafah Uthmaniyah yang merupakan penaung bagi semua daerah yang saya sebutkan tadi, tanah Arab, termasuklah Biladus Syams yang disebut oleh British sebagai The Levant, dan juga Jazirah, iaitu tanah Arab secara keseluruhan. So orang-orang Arab telah menyediakan tentera yang disebut sebagai Arab Legion, dan mereka ini dipimpin oleh seorang yang sangat terkenal dalam sejarah espionage ataupun sejarah penyusupan penjajah untuk melemahkan tanah jajahannya, tak lain dan tak bukan adalah T.E. Lawrence, ataupun yang terkenal dengan nama Lawrence of Arabia. Dan Lawrence of Arabia inilah yang telah memimpin tentera-tentera Arab ni untuk memerangi Khilafah Uthmaniyah. Jadi ini adalah langkah-langkah awal bagaimana kesatuan negara Arab di bawah pentadbiran Khilafah Uthmaniyah itu berjaya dirongkai sehingga mereka akhirnya dipecah-pecahkan dan berada di bawah influence ataupun pengaruh British secara langsung ataupun tidak. Ini adalah langkah yang pertama. Kemudian kita tengok pada timeline seterusnya, iaitu pada tahun 1916, yang ini disebut sebagai Sykes-Picot Agreement. Now, Sykes ni adalah seorang Zionis yang mewakili kerajaan British di London, dan Picot juga adalah seorang French yang mewakili kerajaan Perancis. Beliau juga sebenarnya adalah seorang Zionis. Jadi kita lihat bagaimana Zionis ini telah menyusun langkah-langkah strategik, baik dari sudut ketenteraan, baik dari sudut diplomasi, baik dari sudut ekonomi, untuk menjadikan Israel ini satu kenyataan eventually. Jadi apa yang berlaku? Sykes dan Picot ni pada tahun 1916, they came together, and without consulting, tanpa merujuk kepada Sharif Hussein yang telah diberikan yang telah dijanjikan oleh British bahawa dia akan menguasai seluruh Biladus Syams dan Jazirah. Mereka behind his back telah membahagi-bahagikan Biladus Syams ini kepada beberapa daerah yang disebut sebagai French control, British control, French influence, British influence. Now, saya tak tunjukkan peta dekat sini. You can refer to peta-peta yang sedia ada dalam Google. Kawasan yang disebut sebagai French control ini is present day Syria dengan Lebanon. Kemudian French influence ini adalah sebahagian daripada Anatolia, Turki. Kemudian British punya control, itu termasuklah Palestin dan juga Jordan. Kemudian British influence, itu termasuk Iraq. Jadi kita lihat Sharif Hussein telah ditipu bulat-bulat. Namun kononnya untuk mengambil hati Sharif Hussein yang sudah tertipu ini, maka British telah menganugerahkan Iraq
kepada salah seorang daripada anak Syarif Hussein, iaitu Al-Malik Faisal. Kemudian Jordan telah diserahkan kepada seorang lagi anak Syarif Hussein, iaitu Al-Malik Abdullah. Jadi kita lihat British telah install dua puppet monarki, satu di Jordan dan satu di Iraq. Jadi kita lihat bagaimana menyusun langkah-langkah secara strategik untuk memastikan negara haram Israel ini menjadi kenyataan. Now, pada tahun 1917, let's look at 1917, what happened? Satu deklarasi telah dibuat di Parlimen British, the House of Commons, namanya Deklarasi Balfour. Okey. Nah, Deklarasi Balfour ni, Balfour itu adalah nama menteri luarnya, Arthur Balfour. Kenapa Deklarasi Balfour ini diluluskan di Parlimen British? Deklarasi Balfour ni, by the way, for your information, is just a piece of paper with only 21 words, 21 perkataan yang dijadikan sebagai asas untuk memberi hak kepada orang-orang Yahudi berpindah ke Palestin secara resmi, walaupun mereka telah melakukan projek Return to Aliyah, Return to Zion dan sebagainya since 1881 lagi. Tetapi by 1970 they got the endorsement. They got the endorsement from the British government, British government untuk berpindah berpindah ke Palestin, and it is fully backed secara resminya by the British. Jadi kita lihat waktu tu mereka ni semua adalah Zionis lah. Atau Balfour is a Zionist. Even the Prime Minister waktu tu, saya lupa what is the name of the Prime Minister. Anyway, tetapi how it came to being, Deklarasi Balfour ni, kononnya dalam Perang Dunia Pertama ada seorang kemis namanya Chaim Weizmann. Now this name is also a big name. Dia kemudiannya menjadi presiden kepada the first president of Israel when Israel came to being in 1948. So he became the first president, Chaim Weizmann. The first prime minister is David Ben Gurion. Nah, apakah jasa Chaim Weizmann ni? Dia seorang kemis. Dia telah mencipta satu bahan letupan namanya cordite, C-O-R-D-I-T-E, yang banyak membantu British, tentera British yang ketika itu melancarkan peperangan dengan Germany, iaitu dengan kaedah trench warfare, peperangan dalam parit. Dan apabila mereka hendak berhadapan dengan musuh dan mereka hendak letupkan kedudukan musuh ni, mereka akan tanam cordite ni jauh ke dalam perut bumi, di bawah trench ataupun paritan yang dibina oleh tentera Jerman, sehingga menyebabkan ledakan yang besar dan kawah yang begitu besar. Dan ini dikatakan menjadi punca kenapa British gain grounds dalam ofensif yang mereka lakukan pada tahun 1917, sehingga akhirnya memenangi Perang Dunia Pertama pada tahun 1918. Jadi disebabkan oleh ini, British telah memberikan sebagai imbuhan kepada Chaim Weizmann ni suatu deklarasi yang membenarkan orang Yahudi untuk berpindah ke bumi Palestin. Dan kali ini ianya mendapat restu penuh daripada British. Dan tindakan ketenteraan British untuk mengalahkan Khilafah Uthmaniyah ni berjaya dilaksanakan, walaupun mereka kalah di Gallipoli pada tahun 1917. Mereka tidak berjaya untuk mendapatkan semula Konstantinopel. Mereka masih menyebut sebagai Konstantinopel, iaitu Istanbul. Dalam the Gallipoli campaign pada tahun 1917 mereka kalah, tapi mereka menang akhirnya dengan bantuan daripada T.E. Lawrence ini. Mereka menang di Sinai, menang di Gaza, menang di Megiddo, dan akhirnya mereka menang di Damsyik. Dan waktu itu jatuhlah
kerajaan Turki Osmaniyah, dan terbentuklah apa yang disebut sebagai the British Mandate. Ya. British Mandate ini kalau kita lihat dalam timeline ini, dia pertama kali dirasmikan pada tahun 1922, dan usaha untuk mengukuhkan lagi hasrat Zionis ini diperkukuhkan lagi dengan perjanjian Paris. Yang kita tengok mereka cukup teliti, they will not leave anything by chance yang akan menggagalkan usaha untuk mendirikan negara Israel ni. Mereka buat perjanjian Paris 1919, yang mana dalam perjanjian Paris ni salah seorang daripada anak Sharif Hussein, iaitu Al-Malik Faisal, telah menyatakan persetujuannya untuk turut membantu pendatang-pendatang Yahudi yang masuk ke bumi Palestin. Kita lihat, ini anak Sharif Hussein, keturunan Rasulullah SAW, iaitu Al-Malik Faisal. Kita bukan bercakap tentang Al-Malik Faisal tahun 1970-an tau. Ini Al-Malik Faisal at the turn of the century, 1919, yang mana dia telah memberikan restu dan telah memberikan his words, komitmen dia untuk membantu orang-orang Yahudi ini menyesuaikan diri mereka dekat bumi Palestin. Ialah sebab mereka datang dari Eropah dan sebagainya. So that's the situation. So kita lihat at a very early on, mana kedatangan dan juga pengaruh orang-orang Yahudi disusun sebegitu rupa untuk memastikan bahawa mereka ini later on will have a complete control of that land called Palestine. Jadi kita lihat seterusnya dalam timeline ni 1922, Palestin berada di bawah mandat British. Now, what do we mean by mandat? Disebabkan oleh Palestin ni dulunya berada di bawah pentadbiran Khilafah Uthmaniyah. Nah, ibarat anak ayam kehilangan ibunya. There's no one to look after Palestine. Maka British appoint herself. British appoint herself as being given the mandate over Palestine. Seolah-olah mereka ini diberi mandat. Siapa yang beri mandat? Diri mereka sendiri. Melalui the League of Nations, Liga Bangsa-Bangsa. Nah, Liga Bangsa-Bangsa ini is an international platform yang diwujudkan sama sebagai United Nations after the Second World War. Tapi after the First World War, it's called the League of Nations. Jadi League of Nations inilah yang kononnya memberikan mandat kepada British untuk mentadbir dan juga menguruskan kebajikan British. Nah, satu perkara yang saya nak ingatkan sini, ini adalah istilah-istilah yang digunakan oleh British all over her colonies. Kalau kita tengok tanah Melayu tu, disebut sebagai dia tak sebut sebagai tanah jajahan, tetapi sebagai apa kita sebut sebagai perlindungan, tanah yang dilindungi, protectorate. Okay, the right term is protectorate. So tanah Melayu ataupun Malaya pada waktu itu disebut sebagai protectorate, dan kita lihat dibahagi-bahagikan pula kepada negeri Melayu tak bersekutu, negeri Melayu bersekutu, kemudian negeri-negeri Selat. Negeri-negeri Selat ni pula digabungkan antara Singapura, Dinding, Seberang Perai, Pulau Pinang, Melaka, dan even at one time Cocos and Killings juga pernah masuk dalam the so-called Strait Settlement. Jadi kemudian kalau India tu dipanggil Crown Colony, ada pula yang disebut sebagai macam-macam istilah yang diguna pakai supaya disesuaikan dengan senario pentadbiran ataupun kebudayaan sesebuah negara. Jadi jangan mengatakan bahawa British tidak pernah menjajah negara-negara ini. Mereka hanya menggunakan istilah-istilah yang kononnya mesra dengan the indigenous people ataupun rakyat setempat. So dengan mandate ini, maka British telah memberikan laluan kepada orang-orang Yahudi untuk masuk dengan lebih giat lagi. Now they
came into Palestine in droves, in droves. Kalau dulu mungkin kelompok-kelompok kecil, tapi dengan jaminan deklarasi Balfour dan juga di bawah pentadbiran mandated British, maka Palestin ini menjadi satu kawasan yang sangat terbuka untuk dimasuki, dan mereka boleh berhijrah dengan semau-maunya ke negara Palestin. Okey, ada ni ke? Tadi saya dengar. Boleh teruskan Boleh, Doktor. Boleh. Okey, baik. Now, penghijrahan orang-orang Yahudi ke Palestin ini semakin parah, semakin serius, sehingga pada 1929, ini ada satu peristiwa yang sangat penting yang saya rasa kita semua kena take note, berlaku insiden tembok borak, ataupun yang disebut sebagai, mereka sebut sebagai the Wailing Wall, the Wailing Wall incident, yang kita sebut sebagai insiden tembok borak. Berlaku pertembungan di antara umat Islam yang hendak beribadah dengan orang-orang Yahudi yang menganggap tembok yang kita kita sebut sebagai tembok borak, tempat di mana Nabi SAW mengikatkan kenderaannya, iaitu mereka sudah jadikan tempat ibadah mereka ataupun sebagai kotel ataupun the Wailing Wall. Berlaku pertembungan, pembunuhan dekat situ, sehingga peristiwa ini menyebabkan the League of Nations, Liga Bangsa-Bangsa menghantar wakilnya untuk menentukan duduk perkara. Jadi apabila dibuat satu jawatan kuasa untuk menentukan kedudukan tembok borak ni, siapakah yang sebenarnya, maka dibuat satu keputusan yang jelas berdasarkan fakta-fakta, iaitu tembok borak ini adalah wakaf ataupun hak umat Islam. Ianya diputuskan secara bertulis dan tak ada siapa pun yang boleh mempertikaikan. Even the League of Nations pun tidak dapat menafikan bahawa ini adalah hak umat Islam yang dengan sewenang-wenangnya diambil alih oleh orang Yahudi yang disebut sebagai kotel ataupun the Wailing Wall pada hari ini. Ini 1929. This is a key landmark event, satu key moment dalam sejarah mempertahankan bumi Palestin. Kita tengok pada tahun 1935, sewaktu orang-orang Yahudi ni masuk ke bumi Palestin, mereka telah membawa bersama mereka kekayaan, dan dengan kekayaan ini mereka telah membeli tanah-tanah orang Palestin. And some of this land dimiliki oleh absentee landowners. Maksudnya mereka ni tak ada dekat Palestin. Mereka mungkin ada di Jordan, mungkin ada di Mesir, di Syria and somewhere else. Jadi the landlord were absent. Jadi mereka ambil alih tanah-tanah ini dan memilik punyakannya dengan mengeluarkan dokumentasi menunjukkan mereka is the rightful owner of the land. Sehingga Al-Hajj Amin Husseini, dan beliau ini adalah merupakan mufti Palestin pada waktu itu, telah memanggil satu persidangan yang terdiri daripada 350 ulama daripada Hejaz, daripada Afrika Utara, daripada Bilad Syams, dan juga daripada subkontinen. Tak pasti adakah ulama daripada Nusantara. Tak pasti, kita kena tengok senarai mereka yang hadir pada persidangan tersebut. Dan di dalam persidangan ini, Al-Hajj Amin Husseini dengan conference ulama ini telah memutuskan satu fatwa, iaitu haram menjual tanah kepada orang-orang Yahudi. Dan fatwa ini masih berkuat kuasa sehingga hari ini, dan ianya tak pernah dibatalkan. Dan ada perincian-perinciannya yang saya ada sebut ni. Dokumen itu saya telah masukkan di dalam salah sebuah buku yang saya terbitkan, iaitu Israel, Kenapa Dunia Tidak Boleh Mengiktiraf ni. Fatwa penuhnya bersama dengan beberapa ketetapan, itu termasuklah sesiapa yang menjual tanahnya, maka dia dianggap sudah terkeluar daripada agamanya dan putuslah hubungan dia. Maknanya kalau berkahwin, fasahlah hubungan dia dengan suami isteri, dan dia tidak boleh dikebumikan di tanah perkuburan umat Islam. Nak menunjukkan betapa seriusnya jenayah melepaskan tanah dan hak ini kepada pendatang Yahudi.
So ini adalah antara resistance terawal, ya. Bagaimana usaha-usaha dilakukan untuk membendung dan juga memastikan bahawa orang-orang Yahudi pendatang ini tidak mengambil alih, ya, bumi Palestin untuk dijadikan sebagai homeland ataupun tanah negara mereka. Dan selepas daripada itu, ini kalau kita lihat dari sudut tindakan-tindakan yang bercorak politiknya. Jadi Palestin ini dipertahankan dengan gerakan-gerakan politik, ya. Ianya juga dipertahankan dengan persenjataan sebagaimana yang kita lihat pada tahun 1936, ya. Seorang yang sangat terkenal yang bernama Syekh Izzuddin Al-Qassam, yang mana beliau ini adalah berasal daripada Syria, ya. Ketika itu tidak ada lagi sempadan-sempadan yang kita sebut pada hari ini Syria, yang ini adalah Lebanon, ini adalah Palestin dan sebagainya. Tapi Syekh Izzuddin Al-Qassam ini telah melatih pemuda-pemuda untuk mengangkat senjata dan mempertahankan, ya, bumi Palestin daripada bukan saja pendatang-pendatang Yahudi yang datang untuk menceroboh dan mengambil alih bumi Palestin, bahkan mereka sudah membentuk pasukan-pasukan bersenjata, antaranya Haganah, ya, seperti Irgun, ya, yang dilatih oleh British, ya. Irgun ini dipimpin tak lain dan tak bukan oleh oleh Perdana Menteri Israel kemudian hari, ya. Beliau adalah ketua pengganas sebenarnya. Jadi mereka ini dilatih dengan persenjataan, diberikan bekalan-bekalan senjata yang terkini waktu itu, sedangkan rakyat Palestin waktu hanya menggunakan senjata-senjata lama yang mereka warisi sejak daripada Perang Dunia Pertama ataupun sebelumnya. Berlakulah pertempuran-pertempuran, ya, antara pengganas-pengganas Yahudi, Haganah, Irgun, Zuhaili dan sebagainya. Jadi mereka berperang dengan pemuda-pemuda yang dipimpin oleh Izzuddin Al-Qassam, dan Al-Qassam inilah kemudian diabadikan, ya, pada Qata'ib Al-Qassam Hamas, ya, pada hari ini. Dan Syekh Izzuddin Al-Qassam ini sudah syahid dalam salah satu pertempuran dekat dengan Jenin. Jadi kita lihat, ni usaha orang-orang Yahudi ini untuk masuk ke bumi Palestin ini tidak dibiarkan begitu saja, bahkan dihadapi dengan kekuatan politiknya, dengan kekuatan ketenteraannya. Dan apa yang dihadapi oleh rakyat Palestin ni bukan saja pendatang-pendatang Yahudi, tapi mereka ini berhadapan dengan penjajah British, ya, yang memberikan laluan dan memberikan kemudahan, ya, kepada pendatang-pendatang British, Jewish immigrant ni untuk menduduki, mengambil alih dan seterusnya memilik negarakan Palestin dan mengubah landscape Palestin itu kepada Israel. Kita lihat, ni bagaimana British telah mengambil tindakan-tindakan untuk facilitate kemasukan orang-orang British, orang-orang Jew. Seperti yang kita lihat pada tahun 1937, British telah meluluskan satu komisen dinamakan Peel Commission untuk membawa lebih ramai lagi pendatang Yahudi, dan kemudian British White Paper pada tahun 1939 untuk meningkatkan lagi, supaya kemasukan orang-orang Yahudi itu akan mencapai satu jumlah, katakanlah 10,000 sebulan. Sehinggalah pada tahun 1939 jumlah ini tidak juga mencukupi, ya. Dan apabila pecahnya Perang Dunia Kedua, ini sedikit sebanyak telah merencatkan, ya, proses pemindahan orang-orang Yahudi. Tapi kemudian setelah selesainya peperangan, iaitu pada tahun 1945, kita tengok orang-orang Yahudi ini dibawa masuk berbondong-bondong tanpa sebarang sekatan, ya. Sehinggalah British yang waktu itu, kalaulah tidak kerana Amerika, mungkin akan mengalami kekalahan yang teruk, ya, dalam Perang Dunia Kedua. Tetapi walau bagaimanapun British menghadapi beban keuangan yang tidak yang sangat berat, ya, sangat besar, sehingga pada tahun 1947 British telah membuat beberapa jadual untuk keluar daripada tanah jajahan. Ini termasuklah India,
ya, pada tahun 1947. Palestin juga pada tahun 1947. Kemudian tanah Melayu itu mungkin kerana ada kepentingan-kepentingan ekonomi, iaitu getah dan juga biji timah, maka ianya dilanjutkan pada tahun 1957, ya. Kononnya kerana berhadapan dengan ancaman daripada komunis, tapi sebenarnya lebih kepada ancaman tuntutan kemerdekaan penuh, ya, daripada parti-parti Melayu seperti PKMM, Pertubuhan Kebangsaan Melayu Melaya, dan juga dia punya cawangan-cawangan dia, peringkat pemudanya, peringkat wanitanya seperti Api Awas Batas, Ustaz Abu Bakar Al-Bakir dan sebagainya. Baiklah. Jadi pada tahun 1947 tu, British telah membuat satu resolve, ya, untuk keluar daripada Palestin, dan ini dipercepatkan, ya, dengan proses terbentuknya UNSCOP, United Nations Special Committee on Palestine, untuk memisahkan negara Palestin itu kepada wilayah Arab dan Yahudi Zionis. Ya, sebab penduduk Yahudi yang asalnya hanya sekitar 6% tu sudah meningkat menjadi 30% lebih. Jadi ini untuk mengekang, ya, pertembungan-pertembungan yang terus berlaku disebabkan oleh perebutan wilayah, maka United Nations yang terbentuk, ya, pada tahun 1945 tu, kemudian pada tahun 1947 telah membentuk satu jawatankuasa, United Nations Special Committee on Palestine, terdiri dari 13 negara, untuk memutuskan masa depan negara Palestin melalui satu proses yang disebut sebagai separation, ya, separation plan. Dan dalam separation plan ni, negara Palestin itu dibagi dua, 45% kepada penduduk Palestin dan 55% kepada pendatang Yahudi. Sudah tentu pemisahan, plan pemisahan ni diluluskan dengan resolusi 181, tetapi penduduk Arab sudah tentu tidak menerimanya, maka pecahlah perang Arab Yahudi yang pertama. Ya, jadi kita lihat bermula pada tahun 1947 tu sehingga berdirinya negara haram Israel tu, David Ben Gurion itu telah melaksanakan skim dia yang disusun, sebagai plan A, plan B, plan C, plan D. Ya. Plan itu disusun sedemikian rupa sehingga sampai kepada kemuncaknya, iaitu plan D. Plan D ini adalah menghapuskan seluruh infra dan juga kependudukan rakyat Palestin. Jadi apabila plan D ataupun plan Dalet ini dilaksanakan, lebih daripada 500 kampung, desa dan bandar diratakan dengan tanah, termasuklah Deir Yassin, pada bulan April 1948, dengan hampir 800,000 rakyat Palestin diusir keluar. Yang ini kita sebut sebagai Nakbah, secara resminya untuk diperingati sepanjang tahun. Dengan berlakunya peristiwa Nakbah ini, dan pada 15 Mei 1948, bendera Israel pun, Star of David pun berkibar buat pertama kalinya, dan tidak sampai 10 minit, Presiden Amerika Harry S. Truman telah memberikan pengiktirafan kepada negara Israel. Jadi wujudlah negara haram Israel itu daripada hari ini, dari hari itu sampailah sekarang. Jadi itulah in a nutshell, Saya katakan in a nutshell sebab banyak details yang saya telah tidak sebut dekat sini. Sebab kalau kita sebut juga, there will be a lot of noise, sehingga menenggelamkan beberapa fakta-fakta utama ataupun the gist of the event, supaya kita dapat satu gambaran yang lebih jelas, secara umumnya apakah yang berlaku sejak daripada movement of the return to Aliyah sehinggalah Nakbah pada tahun 1948. Itulah episod yang dilalui oleh penduduk Palestin yang hari ini terus kita perjuangkan melalui pasca Ma'rakat Tufan Al-Aqsa 7 Oktober 2023. Dan
Antara keduanya adalah satu daerah air mata, penderitaan tanpa henti, ya, yang akan kita sentuhnya dalam perkongsian dalam siri-siri yang berikutnya, insya-Allah. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sekian, saya warahmatullahi. kembalikan balik kepada Dr. Ili. Saya sekarang dah jam 11:07 di sini, dalam 6-7 di Malaysia lah kot. Sempat tak ambil 1-2 soalan, Doktor, boleh ke? Boleh, insya-Allah. Ringkas. Okey, soalan pertama dari Aisyah Abdul Halim, adakah status tembok Boleh, borok insya-Allah. masih sama hingga sekarang? Well, kalau kita rujuk kepada dokumen tu, dokumen asal tu, itu dokumen yang kekal. Maksudnya ianya adalah merupakan wakaf, statusnya sebagai wakaf, sebagai milik umat Islam. Tapi of course, Israel tidak akan mengiktiraf apa-apa pun dokumen-dokumen antarabangsa, sama ada ianya diputuskan oleh League of Nations ke, United Nations ke, United Nations, Majlis Keselamatan, Majlis Keselamatan. Jadi tak ada satu pun Geneva Convention ke. So you can expect lah, Israel will just trample on any of this documentation. Tapi hakikatnya tembok borok itu adalah milik umat Islam. Itu tak ada siapa pun boleh pertikaikan. Ya? Sedangkan keputusan ICJ pun mereka masih berani untuk melawan, apatah lagi Sahih. Soalan kedua dari Hazwan Syukur. Sahih. Since the Faisal-Weizmann agreements, how should Malaysian government deal with Arab regimes that has been normalized its relation with Israel? Sejak Salman. Faisal-Weizmann. Okay, Chaim Weizmann. Chaim Weizmann ni, well, it was 1917 kan? Are you referring to deklarasi Balfour? Saya tak pasti pula Encik Hazwan refer yang mana. Boleh repeat tak Dr. ini soalannya? Mana soalannya tadi? Boleh Dekat display tak soalan tu? Yep. Okay. Yep. Since the Faisal-Weizmann Agreement Act, how should Malaysia government deal with Arab regimes that has been normalized its relation with Israel? Okay, now I'm not so clear about this question. Faisal ni, are you referring to Al-Malik Faisal, the son of Sharif Hussein? Weizmann ni, of course, you are referring to Chaim Weizmann lah kan, of 1917 to the chemist. Yeah. Now, bila kita bercakap tentang normalization, okay, normalization ni specifically, if you ask me about normalization, I will refer to the Abraham Accord of 2020, which include Bahrain, the Sudan, Morocco, and UAE. And if you want to go further into history, 1994 dengan Jordan, the Washington Declaration, and 1987 Camp David Accord with Egypt. Okay, normalization it can come in different ways. Kalau yang Abraham Accord tu trade relation, diplomatic relation. Kalau Washington Declaration tu is actually a peace process, sama lah macam Camp David of 1987. That to me is an agreement of capitulation lah, kekalahan Mesir kepada Israel. So apa pendirian kita? Of course, we will stick to our stand. Kalau kita tengok pada tahun 1959, ada usaha untuk mengiktiraf negara Israel dalam parlimen. Masa itu kerajaan perikatan, waktu perikatan ialah MCA, MIC dan UMNO lah, bukan Perikatan Nasional sekarang ni, refer to kerajaan perikatan dulu. Masa itu ada seorang sahaja member parlimen yang pembangkang, iaitu Profesor Zulkifli Mohamad.
Dia bangkit dan dalam satu ucapan yang panjang menolak dan membantah mana-mana usaha untuk mengiktiraf negara Israel, dan ianya itu, dan bantahan beliau itu diterima, dan sejak daripada itu tidak ada lagi timbul sebarang usul untuk mengiktiraf negara Israel. Bahkan tindakan tegas dan kesungguhan daripada Tunku Abdul Rahman Putera Al-Haj bersama dengan 22 negara yang mana ketika itu diadakan satu summit sidang kemuncak negara-negara Islam di KL, dan hasil resolusi daripada sidang kemuncak ini dibawa ke UN, dan Tunku Abdul Rahman telah berjaya mengiktiraf mendesak United Nations supaya mengiktiraf isu Palestin kembali menjadi agenda dalam PBB kerana isu Palestin tidak lagi disebut daripada tahun 1948 sehingga 1952 ianya tak pernah disebut ataupun dibangkitkan, tetapi pada tahun 1968 tu bukan 19 daripada 1952 isu Palestin tak pernah disebut lagi, tapi disebabkan dari sidang kemuncak negara-negara Islam yang diterokai oleh Tunku Abdul Rahman pada tahun 1998, PBB berjaya didesak untuk angkat balik isu Palestin setelah ini tak pernah disebut sejak tahun 1952. 1968 tu dia kembali menjadi agenda dalam PBB. Wallahu alam. Jadi prinsip Malaysia agak jelas dan tegas sehingga hari ini. Mudah-mudahan ini tidak akan berubah lah sampai bila-bila lah. Sehinggalah negara Israel itu berjaya dirongkai, dirombak, and Palestine will be free from the river to the sea. InsyaAllah. Okey, baik. InsyaAllah tu soalan terakhir buat hari ini. Memang sangat menariklah dengar kupasan tentang, walaupun mengambil masa sejam kan, tapi saya pasti itu hanyalah sedikit daripada apa sebenarnya yang berlaku dalam tahun-tahun sehingga yang dikabur untuk hari ini. Dan betapa licik dan kejamnya plan negara-negara untuk mengambil hak rakyat Palestin, iaitu tanah Palestin itu sendiri kan, daripada semua rakyat Palestin, dan ke propaganda dan ke salah fahaman tentang apa yang berlaku di Palestin tu sampai mencapai tahap ada orang di sini yang menganggap British ni merupakan pro-Palestin dan cuba untuk mempertahankan hak Palestin. Itulah betapa teruknya propaganda yang sedang bermain di media sekarang. Jadi hopefully dengan pendidikan yang kita cuba sampaikan seperti hari ini akan dapat membantu membetulkan salah persepsi yang ada pada masa ini. Baik, saya ingin ucapkan jazakallah khair kepada Dr. Hafizi atas penyampaian hari ini. Dan kami sangat menunggu-nunggulah sesi-sesi seterusnya dalam siri ini, dan inginlah saya ajak semua para pendengar hari ini untuk terus bersama kami dalam sesi seterusnya yang akan kami kongsikan tarikh dan masa yang lebih tepat pada masa yang akan datang, insya-Allah. Setakat itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih kerana jumpa kami hari ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Ili dan semua. Terima kasih Dr. Hafizi. Jumpa lagi. InsyaAllah. Saya minta diri dulu ya. Baik, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.